aku nak cerita part 3 kesinambungan solo traveller aku ke Australia. So let's go guys. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so welcome back to my channel Halif Saad. Terima kasih yang dah subscribe, dan yang belum subscribe, korang subscribe sekarang. Jadi kalau kenapa aku solo backpacker ke Australia, korang kena tengok part 1. So aku kena tahan dekat airport Australia. Korang tengok part 2 dan kali ni, okay, selepas cerita aku keluar daripada airport tu, okay, sekarang aku nak sambung. Alright, jadi guys, aku pun mulalah malam tu, lepas aku dah kena tahan, aku pun keluar. Aku keluar tu sebenarnya dah malam tau. Okay, malam tu lebih kurang, tak ingat lah, tapi dah memang dah malam. So aku tak ada pilihan, aku kena ambil taksi juga untuk sampai ke Gold Coast area beach sana. Aku ada ambil hostel kat area situ, bukan kat beach lah, tapi walking distance lah juga, dekat area kat situ kan. Aku tak ingat nama dia. Okay, jadi aku pun macam ambil lah, okay, dipendekkan cerita, aku lebih kurang 2 minggu. Okay, aku plan sebenarnya untuk ke Australia ni, aku plan sebenarnya aku nak lebih kurang dalam total 6 ke 8 minggu maksimum. Kalau 8 minggu tu cukup 2 bulan lah. Kalau tak pun mungkin aku 6 minggu. Jadi aku takut bajet aku tu, sebenarnya bajet tu, gila, kau tak buat betul-betul well planning kan. Maksudnya aku memang, okay, aku nak pergi, aku buat je keputusan, aku pergi lah. Kadang-kadang aku rasa macam tu pun best juga kan, sebab adventure dia, kau tak ada plan apa-apa. Okay, challenging dia pula, aku limited tau. Aku tak boleh nak pergi satu tempat yang macam national park doang ni, jauh-jauh. Okay, kalau untuk transport agak mahal lah untuk aku pergi kalau seorang. Kalau aku ada contoh 4 orang, kita mungkin boleh sewa kereta ke apa. Tapi sebabkan aku seorang, jadi aku tak plan lah, sebab aku tak cukup bajet untuk pergi ke national park apa semua seorang-seorang. Jadi aku banyak habiskan dekat city. Alright, jadi habis 2 minggu tu aku naik atas sikit, tak sampai Brisbane lah. Aku tak sampai Brisbane, aku turun balik, dan aku terus turun ke Gold Coast balik. So proses tu lebih kurang dalam 2 minggu lah. Okay, dalam masa 2 minggu. Jadi lepas turun ni, aku turun ke Sydney. Okay, aku plan sebenarnya nak naik flight. Aku sebenarnya plan nak naik train. Aku nak naik train, sama ada aku direct shoot pergi Melbourne, sebab aku nak feel dia punya train tu macam mana. So aku ingat aku nak naik train. Bila aku tengok harga train, mahal gila berbanding harga tiket flight. Jadi nak tak nak, sebabkan bajet, aku tengok memang jauh gila murah weh. Contoh lah, kalau naik train tu 300 lebih, 3 hari 2 malam tak salah aku atas train. Tapi naik flight dalam tak sampai 100 dolar. $70 ke berapa dolar lah masa tu. Jadi aku macam baik aku naik train, baik aku naik flight kan. Jadi aku naik flight sampai dekat Sydney. Okay, aku sampai kat Sydney, aku jumpa, aku stay kat sini. Okay, aku stay kat Sydney. Lepas tu jalan lah macam biasa, 2 minggu juga lah dekat Sydney. Aku jalan lepak, aku sambil-sambil tu aku bawa laptop, buat kerja sikit kan. Okay, dalam proses 2 minggu aku dekat sini tau, aku jumpa budak-budak Malaysia ni satu grup. Okay, jadi aku pun macam tak apa lah, budak-budak Malaysia kan. Tapi budak-budak ni agak budak juga. Dia 18 tahun. Ada masa aku tak tahu lagi, lepas dah berborak lah, aku cakap, bro, korang nak pergi mana ni weh? Oh, kita orang bang sini kerja. Oh, kerja ni member kita orang ni ada yang baru turun. Aku pun macam, korang kerja apa kan? Jadi kita orang lepak kejap kat satu kafe tu, tanya diorang. Aku pun tanya korang kerja apa semua. Lepas tu aku terfikir kan, kata bang, sini kerja best bang, ni apa semua. Ada dah masa tu grup tu dalam 4 orang. Okay, dalam 4 orang aku dah jumpa banyak dah budak Malaysia. Tapi aku teguh macam tu lah. Memang kalau kau pergi kat sana, budak Malaysia tu memang bersepah lah. Memang kau boleh jumpa lah. Maksud aku, boleh jumpa dekat Sydney tu. Okay, nak dijadikan cerita, aku teguh yang 2 orang ni sebabkan aku macam
boleh pula budak-budak ni okey dengan aku. Bila budak-budak ni okey, aku cakap lah, korang kerja sini macam mana apa semua. Aku tanyalah satu-satu, korang kerja apa. Dia kata dia kerja petik buah lah apa semua. Aku baru teringat dulu, selalu lah masa 2014 2015 tu dapat message pasal kerja dekat Australia ni akan dapat 15,000 gaji lah apa semua. Aku ni pergi Australia ni, aku tak terfikir tau nak buat benda tu. Cuma kali ni aku rasa macam why not aku cuba. Cuma aku terfikir benda ni risk lah, sebab aku datang dengan bukan permit kerja, aku datang dengan permit pelancongan. Tapi satu lagi suara aku cakap, kalau aku tak buat benda ni, aku takkan dapat rasa. Kalau aku kena tangkap pun entahlah kan. Contoh aku tak, yelah kita tak ada plan apa-apa, bukannya ada kerja pun kat situ. Maksudnya bukannya ada satu benda penting yang kena settle kan. Jadi aku pun just pergi untuk leisure. Dan aku pergi tak ada pun plan untuk kerja, lebih kepada leisure dan solo traveller lah. Jadi bila aku tanya budak-budak ni, aku cakap, boleh ke aku pergi sekali? Saja je nak try. Aku cakap macam, sebenarnya aku lebih rasa untuk pergi tu nak feeling je macam mana budak-budak ni kerja, apa diorang buat, petik buah macam mana farm dia. Itu saja yang aku rasa aku nak tahu. Jadi boleh bang, cuma kalau kerja, budak-budak ni cakap ke aku, kalau kerja sekejap-sekejap ni kadang-kadang tak dapat gaji lah bang. Okay, aku mula macam aku tak kisah pasal gaji, aku nak tahu je. Sebab aku nak tahu tu macam apa kata aku cuba kan. Kalau tak ada gaji pun aku tak ada masalah pun, just aku nak experience tu. Okey, budak-budak ni kata okey, tak ada masalah, cuma dia orang kata kos tu sendiri apa semualah. Dia kata lepas tu tinggal kat sana pun ada kos. Aku pun cakap berapa sangat. Aku kira tanyalah budak-budak tu kos berapa apa semua. Lebih kurang aku duduk kat hostel je. Okey, jadi aku pun pergi ikut budak-budak ni. Okey, daripada Sydney tu dia kata besok tu diorang akan berangkat. Aku pun follow sampai dekat Melbourne. So diorang ni ada satu budak-budak jugalah ambil naik train. Okey, naik train sampai satu tempat ni, nama dia Robinville. Aku sampai kat situ, aku tengok budak Malaysia bersepah-sepah kau tahu tak. Sana ada, sini ada budak Malaysia. Memang kau jumpa tu senang lah. Berbanding kat Gold Coast tadi atau dekat Sydney tu adalah juga, tapi taklah semacam aku cakap ramai gila budak-budak kita kat sini kan. Okey, start kat situ aku mula-mula tengoklah kehidupan diorang. Kalau benda ni kalau aku tak buat, aku tak boleh nak bercerita kan. Jadi aku rasa macam okey, why not aku buat benda ni, tak ada gaji pun tak ada hal. Sebab aku nak experience, bukan gaji yang aku nak. Okey, jadi aku pun start 2 hari tu tak ada kerja. Sebab aku sampai tu tak salah dah penghujung musim sejuk lah. Dia masih sejuk tapi dah penghujung. Okay, jadi aku pergi tu sampai sana, diorang kata dah nak penghujung musim. Okay, sehari 2 hari tu tak ada kerja lah. Aku pun lepak juga lah kat rumah diorang apa semua. Diorang ni masak apa semua kan. First aku sampai tu aku agak, yang aku rasa terkejutnya, ramai gila level, maksudnya umur umur yang muda, budak ada lepas SPM, orang nak tua dah dekat pencen kena buang kerja, semua peringkat umur lah, senang cerita semua ada. Okey, jadi nak dipendekkan cerita, aku pun dapat masuk. Dia kata okey bang, ada minggu ni ada seorang tak nak kerja, nak masuk lah. Aku pun masuk farm. Orang masuk kerja, okey, dia farmer tu bagi tahulah waktu rehat apa siaskan, kau kena habiskan sekian-sekian, dia perlukan berapa bakul. Aku pun start je kerja. Aku ambil apa benda dekat badan aku dah lupa nama dia. Aku ambil benda tu, aku panjat. Masa aku ambil tu tak salah aku oren ke pear, oren ke pear aku tak ingat. Ambil. Orang tengah kejar, yelah dia kejar berapa banyak dia nak target apa semua kan. Sebab yang aku pula kejap ambil gambar, kejap sana ambil gambar. Lepas tu farmer nampak aku kena maki babe. Kena maki. Lepas tu baru aku macam okey, serius gak dia kena maki. Macam-macam dia carutkan juga kan. Okey, tapi aku tak kisah sebab aku rasa macam fun lah benda ni kan. Sebab aku rasa fun. Budak-budak ni aku nampak juga dia orang stres kan.
Okay, jadi aku dekat situ lebih kurang tak sampai 2 minggu pun. Tak sampai 2 minggu sebab masa tu musim dekat situ dah nak habis. Jadi aku mula terfikir tau, wish, aku tak yakin lah budak-budak ni boleh dapat 15,000 sebulan. Sebab apa? Sebab cost of living dia tinggi, babe. Benda paling tinggi dekat Australia ni, transportation dia kena charge. Okay, satu benda lah, kau punya living, kau tempat duduk kau, lepas tu kau punya electricity dia yang tak boleh tahan lah, memang agak tinggi lah. Jadi aku mula fikir, weh, boleh lepas ke 15,000? Masa aku kerja beberapa hari tu aku tak dapat gaji. Dia kata aku rosakkan pokok lah, pejadah lah kan. Aku macam, damn. Mula-mula aku bengang sebab aku rasa aku tak buat benda tu. Tapi dia kata aku buat. Aku tak boleh buat apa lah. Kau tak ada proof yang kata kau tak buat. Dia kata Ro ni buat, kau tak ada. Aku mula macam pelik lah. Aku shock something lah. Oh, okay. Jadi aku tak ada gaji. Aku tak marahkan aku tak ada gaji, tapi aku macam bengang. Aku dipersalahkan sebab merosakkan pokok-pokok tu, dia cakap. Jadi aku pun mula macam curious tau benda ni. Budak-budak ni boleh dapat ke tak 15,000 ke benda ni sembang je. Jadi aku mula tertanya-tanya. Aku mula macam asalnya aku nak buat benda ni suka-suka je. Jadi aku rasa tak, benda ni semua hanya macam scam lah. Kata kau boleh dapat 15,000. Aku tak tahulah, tapi cara budak-budak ni dengan apa yang diorang dapat gaji, sebab gaji tu dia akan bagi, dia akan kira depan kau berapa kau dapat. Dia kira dia berapa kau dapat, berapa working hour yang kau dah buat kan. Jadi bila aku kira-kira balik, adalah kat situ paling tinggi dapat. Jadi aku mula macam, ya ke boleh dapat? Benda ni betul ke? Sebab aku ramai gila member aku yang pergi, yang tinggalkan pekerjaan orang, yang kerja bagus-bagus ni, tinggalkan semata-mata nak kejar dia orang kata boleh dapat 5 angka gaji lah. Okay, jadi aku mula, benda ni yang menyebabkan aku mula nak rasa betul ke 15,000 ke boleh buat. Sebab sebelum ni aku datang 10 hari, tak sampai 2 minggu ni aku macam lebih kepada enjoy. Aku nak rasa experience ni. Tapi bila budak-budak ni macam cakap, ada yang bawa sampah, dia kata dia boleh dapat, aku rasa benda ni sembang lah. Benda ni sembang. Okay, jadi nak tahu sembang atau tak sembang, boleh dapat 15,000 sebulan untuk kerja petik buah dekat Australia ni. Okay, aku tak nak sambung sekarang. Sebab apa? Sebab panjang sangat, babe. Nanti aku cerita part 4 pula, yang mana aku nak buktikan betul ke boleh dapat 15,000 sebulan. Okay, alright. So thanks guys yang belum subscribe sekarang. Kalau korang ada pengalaman, komen kat bawah. Sebab aku pun nak tahu, aku pun nak belajar juga pengalaman solo traveler korang dekat Australia. Jadi kalau aku salah, aku minta maaf. Aku cuma nak ceritakan pengalaman aku saja. Alright guys, jumpa next video. Bye.